Ya, Alhamdulillah kita bersama di Rampai Pagi. Ini jam pertama kita ni untuk mengikuti satu segmen wawancara, iaitu segmen motivasi kewangan. Seperti yang kita berikan di awal tadi, iaitu berkenaan dengan Matlamat Kewangan 2022. Bersama dengan kita berpagi ini, kita berbesar hati menerima tetamu kita, iaitu Yang Mulia Tuan Awang Haji Syamsul bin Haji Muhammad yang merupakan pakar kewangan. Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, apa khabar pada pagi ini? Alhamdulillah. Sihat? Alhamdulillah. Baik Tuan, kita terus je bersama dengan tajuk kita pada hari ini Tuan, Matlamat Kewangan 2022. Namun Tuan, mengapa penting je untuk kita ni sama-sama mengurak alangkah kita ni untuk Matlamat Kewangan 2022 ini Tuan? Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Bila kita ni bercakap ni dengan perancangan kewangan dan juga matlamat kewangan tahun 2022, bila saja datang tahun baru, kita ni ada azam. Azam itu macam-macam. Sama ada azam tahun lepas itu tertunai ke tidak, atau another question. So bila kita ni buat azam ni, ada orang kalau tanya secara umum azamnya untuk menguruskan badan dia, untuk lebih sihat dia, akan memulakan perniagaan dia. Tapi kalau dari segi kewangan pun amat penting untuk kita ni mesti mempunyai matlamat kewangan. Sebagai contoh, kita ni kan melangsaikan hutang untuk tahun 2022. Atau matlamat kewangan kita ni. Bila kita ni lihat apa dia perancangan kewangan, perancangan kewangannya satu peta jalan yang membantu seseorang untuk mencapai matlamat kewangan. So kita ni ingin mencapai sesuatu matlamat kewangan. So seperti saya beritahu tadi contohnya, matlamat kewangan kita ni untuk menyelesaikan hutang. Atau adalah matlamat kita ni. So bila kita ni sudah ada matlamat tu, kita ni kan cuba membuat strategi, pelan tindakan. Macam mana kita ni boleh menyelesaikan hutang kita ni untuk tahun itu. Atau mungkin ada perancangan-perancangan matlamat kewangan yang lain. Sebagai contoh, orang itu kan menyediakan simpanan untuk anak-anaknya. So kita ni pun mula untuk menyimpan contoh. Anak kita ni baru lahir. Kita ni kan menyimpan untuk 18 tahun supaya nanti bila selepas O-level ataupun lepas A-level, ia dapat masuk ke uni. Sekiranya ia dapat scholarship. Kita ni sudah ada simpanan untuk ia tanya hantar sama ada belajar dalam negeri atau luar negeri. Dana itu sudah ada. So ini adalah matlamat kewangan kita ni. So banyak matlamat kewangan yang boleh kita ni buat. Dengan adanya kita ni mempunyai matlamat kewangan tu, kita ni ada panduan apa yang akan kita ni tuju. So jadinya bila kita ni punya ada panduan, kita ni akan membuat satu strategi, plan tindakan dan juga ada plan proses perancangan kewangan yang bersistematik yang boleh kita gunakan sebagai panduan dengan harapan dengan menggunakan strategi dan plan tindakan ini kita ni boleh mencapai matlamat kewangan kita ni tu. Ya, jadi memang itu merupakan salah satu sebab kenapa pentingnya kita ni mempunyai matlamat ya dalam kita ni mencapai kewangan, apatah lagi di tahun ini tahun 2022 masih lagi di awal tahun, belum lagi terlewat ataupun terlambat untuk kita menyusun ya merangkakan pengurusan kewangan kita ni. Jadi apakah manfaat yang boleh diperolehi dalam membuat perancangan kewangan ini Tuan? Okey. Ada banyak manfaat. Salah satu daripadanya kita lihat daripada direction. Bila kita ni mempunyai matlamat kewangan, kita ni ada panduan, kita ni ada hala tuju. Kita ni akan mencapai matlamat kewangan kita ni tu, bila kita ni ada direction, kita ni akan bersemangat. Kita ni tahu ke mana kan kita ni tuju. Contohnya tadi seperti saya beritahu tadi tu, sebagai contoh kita ni kan menyelesaikan hutang. Tujuan kita ni di sana. Kita ni akan buat strategi. Apa strategi kita ni? Mungkin kalau hutang kita ni untuk setahun itu kita ni boleh settlekan perancangan kewangan melaksanakan hutang kita itu, atau kita ni punya hala tuju. Kita ni akan cuba mencapai matlamat itu. Artinya kita ni ada panduan, ada direction dan ada hala tuju. Itu pertama. Yang kedua, ia membagi kita ni disiplin. Disiplin. Menanamkan disiplin dalam diri kita ni. Sebagai contoh, tadi seperti matlamat kewangan, kita ni kan menyimpan simpanan untuk anak kita ni dalam tempoh 18 tahun. Atau kita ni punya hala tuju, jadinya kita ni akan menanamkan sikap untuk kita ni menyimpan. Kita ni akan menyimpan untuk tempoh 18 tahun. Jadinya ia menanamkan disiplin dalam diri kita ni akan pastikan kita ni mesti mencapai matlamat itu dengan kita ni menyimpan dengan secara automatik ia membagi kita ni disiplin dalam diri kita ni supaya terus menabung sehingga kita ni mencapai matlamat itu. Yang kedua. Yang ketiga, kita ni melihat daripada segi emosi. Bila kita ni sudah tahu kita ni ada matlamat yang kita capai, kita ni tahu yang kita ni punya kedudukan kewangan masa ni okey, emosi kita ni pun okey. Jadinya meaning to say that bila kita ni emosi kita ni bagus, kita ni sudah tahu kita ni berdisiplin, kita ni sudah tahu ke mana direction, emosi kita ni dah terjejas. Berbeza kalau kita ni mempunyai ada masalah kewangan, emosi itu akan menjejaskan kita ni punya fokus.
terutama sekali untuk mencapai matlamat kewangan ketani itu. So artinya dengan secara tidak langsung ketani punya motivation ataupun ketani punya emosi itu dapat ketani kawal, dapat ketani apa tu is good untuk ketani fokus on. Dan yang berkesan sekali ketani kan look forward. Ketani look forward. Ketani tahu ketani akan mencapai, ketani macam look forward apatah lagi kalau ketani sudah sukses, ketani akan membuat satu lagi perancangan kewangan. Betul. Bila ketani tahu okey ini ada strategi, ada plan tindakan, ketani sudah emosi sudah bagus dan now ketani look forward. Bila takkan sampai 18 tahun ni, bila tak ketani kan ujung tahun ni kan selesai hutang, ketani look forward. Pasal ketani sudah melihat pada separuh jalan itu macam nampak hasilnya. Betul. So ketani akan fokus, ketani akan berdisiplin dan ketani akan look forward. Macam mana ketani kan kalau boleh cepat ketani akan menyelesaikan ketani punya matlamat kewangan tu. So ketani menjadi positif dan ketani mempunyai hala tuju dan akhirnya ketani mempunyai emosi yang sangat positif. Dan juga Tuan, kalau menyentuh tentang perancangan ini penting juga untuk ianya ataupun ianya akan lebih mudah jika ianya bersistematik. Sini mungkin Tuan dapat kongsikan sedikit bagaimana prosesnya agar ianya bersistematik. Okey. Dalam perancangan kewangan adalah penting untuk ketani mempunyai satu proses. Proses satu ya what we call as a step by step. So artinya ia ada 6 proses di dalam itu. Sistem perancangan kewangan yang bersistematik ini ada 6 proses. Pertama, ketani akan mewujudkan apa ketani punya matlamat. Bila ketani tahu ini matlamat ketani, contoh tadi saya beritahu tadi, ketani akan melangsaikan hutang dalam tempoh setahun atau ketani punya matlamat kewangan. So artinya matlamat ketani itu mesti spesifik dan ada tempoh masanya. So kadang kalau ketani begitu melangsaikan hutang, tapi bila sampai bila dan macam mana caranya. So mesti spesifik. Kan melangsaikan hutang, contoh melangsaikan hutang kad kredit dalam masa tempoh setahun. So itu ketani punya matlamat. Yang kedua, ketani akan melihat dari segi kumpul maklumat. Apa maklumat ketani ada? Contoh, kedudukan kewangan masa ni, lepas satu berapa hutang ketani dan berapa capability ketani. So bila ketani melihat dari sana, ada sudah semua data-data tu, ketani kan membuat satu assessment. Ketani buat analisis. Lihat daripada kedudukan kewangan, gaji macam mana, komitmen sekarang ni, bila dilihat-lihat, gaji bersih tinggal RM200. Contoh. So artinya, capability ketani untuk bayar RM100 pani boleh sacrifice untuk menyelesaikan ketani punya kredit kad. Secara bulan-bulan ketani akan membuat RM100 yang ketani capable untuk membuat. So ketani membuat rancangan. Rancangan ketani kalau hutang ketani itu RM1,200 contoh ataupun RM1,000 hutang kredit kad ketani itu. So ketani membuat perancangan, ketani akan membayar RM100 sebulan untuk tempoh setahun. So itu ketani punya rancangan. So yang kelima, ketani akan membuat proses what we call as implementation ataupun ketani execute ketani punya plan itu. So bermula 1 hari bulan 1 2022 akan memulakan pembayaran kad kredit RM100 sebulan untuk tempoh setahun. So artinya lepas itu mungkin dalam masa setahun itu ketani memantau ketani mesti pantau ketani punya perancangan kewangan itu. Mungkin ketani dah tahu halfway itu ada keperluan lain. Contoh ada keperluan yang memerlukan ketani dah dapat ketani bayar RM100. Ketani yang boleh membayar RM50. So jangan ketani batalkan ketani perancangan kewangan itu. Inilah pentingnya ketani memantau. So instead of ketani membatalkan, ketani mungkin extend periodnya. Contoh, dah dapat setahun ni, review ketani punya plan, ketani pantau. Lepas itu, now aku akan membuat untuk setahun setengah. So perancangan kewangan itu masih lagi ketani buat tanpa ketani membatalkannya. So inilah pentingnya ketani memantau. So bila semua sekali ada proses dari pertama sampai proses ke-6 itu, insya-Allah dengan plan strategi, dengan executionnya ketani boleh melaksanakan, insya-Allah ketani boleh mencapai matlamat yang ketani inginkan. So inilah perancangan kewangan yang bersistematik. Ya, jadi ini agar lebih lebih konsisten supaya lebih tetap konsisten. Jadi itu ada beberapa tadi proses perancangan kewangan bersistematik, ada 6 sebetulnya ya. Mewujudkan maklumat kewangan, mengumpul maklumat berkaitan, menganalisis maklumat dan juga memeriksa kedudukan kewangan, menyediakan rancangan, melaksanakan rancangan dan juga memantau rancangan seperti telah dinyatakan tadi. Jadi memang ada faktor-faktor yang boleh menghalang dan membantutkan sesuatu maklumat atau perancangan kewangan itu. Jadi mungkin Tuan boleh menerangkan apakah antara faktor-faktor tersebut. Okey. Kadang-kadang ketani ini selalu merancang, bila ketani buat rancangan itu memang cantik on paper apa semua itu memang cantik. So kadang-kadangnya execution ini kadang-kadang membuatkan ketani itu ada cabaran. Yang terutama sekali bila ketani selalu bertangguh. Tangguh. Tani buat sudah, tani plan, tani buat on paper, semua sekali sudah cantik. Tapi bila sudah tani kan execute,
Dapatlah, jangan terdulu. Esok terstart. Esok saja. Besok. Minggu depan terstart. Last sampai tahun depan balik semula tahun baru lagi baru kita dilaksanakan. So ini adalah perkara yang biasanya. Kadang-kadang kita fikir macam adalah satu macam tanya ada komitmen lain kadang-kadangnya. Tapi kadang-kadang kalau kita ni kan really into it, kita ni kan buat walau dengan apa cara sekalipun. Ini adalah satu cabaran yang paling besarnya. Orang selalu bila tanya buat contoh pernah yang saya kendalikan macam orang kamu budget. Budget is a very simple thing, tapi sudah dibuat budget, dibuat dengan cara formulated apa semua sekali, belum start. So the issue is di sini kita ni tidak dapat memulakan dengan time frame yang kita mau. Contoh tadi kan mau Januari ni. Bila tin bertangguh, dia terdelay. Jadinya kita ni dapat melaksanakan. Ini adalah salah satu faktor yang boleh membantukan ataupun menggagalkan ini punya perancangan kewangan. Pertama. Yang kedua, kita ni tidak mempunyai pengetahuan mengenai perancangan kewangan. Kita ni tidak pernah jadi pakar kewangan, tapi sekurang-kurangnya kita ni tahu dari mana sumber kewangan, ke mana kita ni akan menyalurkan. So itu adalah kita ni plus minus yang important. Kadang-kadang kalau kita ni tidak tahu, jangan tak kita ni kan memonitor kewangan ni pun kita ni membuat. Contoh, duit keluar masuk pun kita ni ambil tahu. Contoh, kalau kita ni kadang-kadang a very simple thing, kita ni ambil contoh tu, kalau kita ni ke stesen minyak, contoh, cuba kita ni ambil riset. Setiap tadi pembelian. So kita ni ambil tahu dalam sebulan atau berapa perbelanjaan kewangan kita ni untuk petrol. So ini very simple thing. Kadang-kadang kalau kita ni dah mau mengambil even shopping ke mana supermarket pun dah diambil. So kita ni dah ambil tahu. Artinya kita ni sekurang-kurangnya mesti kita ni ambil tahu. It's a very simple financial things untuk kita ni pahami. Kalau kita ni sedang buat macam mana kita mau perancangan kewangan. Yang kedua. Yang ketiga, kita ni dah membuat matlamat bertulis. Untuk kita ni buatkan. Yang bagus kita ni merancang kawan, kita ni well structure. Kita ni buat on paper, what is kita ni punya matlamat, apa strategi kita ni, apa plan tindakan kita ni, bila kita ni kan start, kita ni ada plan A, plan B. So itu mesti ditulis. Kadang-kadang kita ni membuat perancangan kewangan, dapatlah tahun 2002 ni akan melangsaikan hutang. Tapi tidak ada apa-apa yang dibuat. Tidak ada tani secara bertulis. Kalau tani secara bertulis, tani tidak tahu apa sebenarnya guidance kita ni. Macam mana dia akan membuat. Apa strategi yang kita ni buat? Apa plan yang kita ni buat? Tidak ada. Tani cakap saja melangsaikan hutang. Tani cakap saja akan menyimpan untuk kanak-kanak. Tapi tidak ada strategi untuk tani buat secara well documented. Kalau tani buat secara structure, kalau plan ini dah berjaya, ada plan lain. So kita ni mesti tulis kita ni punya matlamat dan juga kita ni punya plan strategi dan rancangan-rancangan kita ni buat itu. Dan yang last sekali barangkali ini kebiasaan tanya yang selalu kita ni alami, cukai dan inflasi. Tapi alhamdulillah kita ni di Brunei memang ada cukai, ada cukai pendapatan. Tapi inflasi ni yang selalu kita ni boleh menggagalkan perancangan kita ni. Kerana ini inflasi ni atau inflation ataupun kenaikan harga barang yang menyebabkan kita ni punya purchasing power tu semakin menurun. Kita ni dah realise macam bila kita lihat pun during COVID ni harga semakin naik. So secara indah langsung ia boleh juga menggagal kita ni perancangan kewangan. Contoh, mungkin kalau kita ni menyimpan untuk tempoh 18 tahun anak kita ni belajar itu, kita ni dah tahu savings kita ni tu 18 tahun itu keuntungan yang dia dapat mungkin dah sampai 1%. Tapi kalau inflasi 2%, berarti tidak mencukupi. Kan duit kita ni tu makin susut. Inflation ini pun boleh jadinya bila kita ni sudah mencapai sekarang umur 18 tahun untuk simpanan itu memang value-nya mungkin 30,000. Tapi the real value-nya itu mungkin akan kurang disebabkan oleh inflasi. Artinya kenaikan harga barang, kita ni punya kuasa membeli itu makin menurun. So ini adalah faktor. Memang inflasi ini memang orang we call it macam silent killer. Without knowing, without tani realizing, actually kita ni punya purchasing power tu makin kurang. Contoh, mungkin 5 tahun lepas ataupun 10 tahun lepas, kalau tani membeli duit RM100 ke shopping complex, mungkin push card itu full kali ya. Tapi kalau today kali mau be half kali kan ya. Because of the increase in the pricing itu, so that cost dan kita ni punya purchasing power itu makin kurang. So inflation cause this problem. So artinya ini adalah 4 faktor yang boleh menggagalkan ataupun membantutkan kita ni punya perancangan kewangan. So the most important thing is di sini kita ni punya mindset. So kalau kita ni kan macam mana ada orang bertanya macam mana tani kan mengawal inflasi, memang susah untuk dikawal. Pasal itu adalah antara pengguna dan juga pembekal. Kalau pembekal dengan kosnya makin naik akan
dipindahlah Terpaksa kos jual itu lah. kepada Ya. pengguna. So artinya we can help on that. Tetapi kita ni boleh help macam mana kita ni kan meningkatkan dari segi pendapatan kita ni. Mungkin kita ni kan mencari di mana pelaburan-pelaburan yang boleh mengimbangi. Kalau inflation 2%, kalau ada return yang 2%, at least kita ni punya duit tu masih sama. Seimbang, ya. So this is very important untuk kita ni kenali. Kadang orang tak tahu menyimpan duit keuntungan anda sampai 1%, tapi inflation yang kita ni deres dalam 2%. So this can cause kita ni punya perancangan kewangan tu membatalkan. So ini adalah 4 faktor yang boleh menyebabkan kita ni punya perancangan kewangan tu tertangguh ataupun terbantut. Baik Tuan, mungkin ada juga soalan dikongsikan di sini. Kalau dilihat perancangan tersebut ada yang terlalu jauh, tapi yang kebiasaan kita ni yang Tuan ada sentuh tadi mengenai riset ini ya. Jadi adakah baik bagi Tuan untuk kita ni membanding-bandingkan barangan tersebut untuk bulan ini dan juga bulan hadapan, bajetnya tu disamakan ataupun mengikut bandingan daripada riset berkenaan? Okey. Ini kalau kita lihat dari ini what we call as budget lah, budget sama cash flow kita ni. Bila kita lihat budget, terutama sekali kalau kita ni contohlah kita ni membuat shopping monthly ke supermarket So kadang-kadang ada we come across few tabiat orang lain ya, tabiat macam-macam pattern orang berbeza ni. Bila kan shopping kan atau macam ke supermarket itu ada yang shopping ke 2-3 buah kedai mencari barang yang paling murah. Okey. Shopping kedai A, kedai B, kedai C just to get a very cheaper product dan beli sesuatu. Then end of the day, satu tenaga ketani, satu minyak ketani, satu ngalih ketani. End of the day bila kita bandingkan sama juga. So we have a formula what we can share di sini. Contoh, ketani boleh macam kalau ada supermarket 1 2 3 tu, mungkin pastikan barang yang ketani beli senarai itu mesti sama. Kalau yang sama dah jual adil kan tu. Contoh brand ni lain. So kalau ketani shopping, ketani make sure barang ketani konsisten sama. So mungkin bulan ni ketani shopping ke supermarket A. Tapi barang yang sama. Bulan depan supermarket B. Bulan depan supermarket C. Bila kita lihat 3 kedai itu kan, tadi kan melihat perbezaan di mana yang membagi ketani economic return. Tadi membagi campuran semua barang lah. 3 barang, semua barang. Tapi mesti itemnya mesti sama, kuantitinya mesti sama. So itu akan bagi kita ni lepas 3 bulan, kedai A, kedai B, kedai C, tadi tu okey. Barang ini semua sekali in total kedai C yang paling murah. So di sana tempat kita shopping. Rather than kita ni A satu barang, B sekian barang, C. So berjalan-jalan mengalihnya ada minyak lagi. So end of the day dah ada ni saving sebenarnya. So kita ni boleh buat cara tu. So dengan kita ni mengontrol ni, artinya kita ni sudah tahu kedai C itu yang paling murah. Di sana kita ni boleh shopping. Dan Tuan ini di exclude bagi yang harga jualan murah lah tu harga murah memang termasuk promotion is different story lah. So kadang-kadang bila kita lihat daripada harga-harga barang macam ni kan, kadang-kadang some mistake is a very simple mistake orang membuat shopping monthly ni. Saya cakap pasal shopping monthly untuk satu kedai ni. Kadang-kadang ia shopping barang yang sama bulan-bulan. Yang ia missing dari buat stock take. Dia buat inventory. Contoh dalam sebulan itu 20 barang. Bulan-bulan 20 barang. Tapi yang dapat mencek apa stok yang ada, apa yang stok yang ada. So kadang-kadang ketani terbalik barang atau repeat. Sampai barang itu expired, tidak berguna. Contoh barang makan. Contohlah Maggi lah. Maggi itu bulan-bulan dibeli Maggi, tapi tidak pernah buat pakai. So stok makin banyak, dah pakai, jadinya expired, membazir. So ada penting ketani juga untuk melihat ketani, bila ketani ada senarai, second thing ketani stock take. Sebelum ketani jalan shopping, ketani stock take. Barang ini tinggal berapa. Satu ni top up saja. So, secara tidak langsung ia boleh mengurangkan perbelanjaan ketani. Kecuali barang itu memang semua habis, tani balilah according to senarai. Tapi kalau barang yang masih ada, contoh masih ada 2, biasanya kegunaan tani 4, tani bali 2 saja, tidak perlu bali 4. So this is stock take ni ataupun inventory ni is very important. Dia boleh mengurangkan ketani punya perbelanjaan juga. So at least there was some savings dalam ketani punya perbelanjaan. So this is there are few things kalau tani cakap pasal shopping ni, there are a lot of things that we can do to save ketani punya duit. So that is how jangan tak tani ke shopping ABC mengambil yang murah. End of the day sama je. Baik tani mencari ABC which one is the cheapest ataupun yang membagi ekonomi itu di sana kita pergi. Betul. Pernah juga terasa jawab, pernah juga terjadi pada diri sendiri. Harganya akan mengurangkan 30 sen berbeza. Tapi sudah fikirkan minyak dari sini ke sana. Contohlah perbezaannya tu hampir rumah dengan gadong. Ke gadong ku 30 sen saja bezanya. Ngalihnya lagi tu. Kita pulangan balik bang.
Jadi itulah antara dapat kami bawakan kepada audiens kita. Jadi mungkin sebelum kita menutup tirai. Ya, kita ada beberapa minit lagi sebelum kita menutup tirai Rampai Pagi, menutup segmen kewangan ini. Jadi mungkin apakah saranan Tuan bagi mereka yang belum mempunyai maklumat kewangan atau kita ni yang ingin memulakan perancangan kewangan ini, Tuan? Okey, bagi yang ingin memulakan, kami selalu membagi saranan untuk diorang memulakan dengan yang paling simple. Yang simple saja, jangan tanya yang complicated. Kita ni start with our own. Satu, kita ni check kita ni punya cash flow. Macam pendapatan kita ni dan perbelanjaan kita ni. Kita ni check. Kalau kita ni dah pernah membuat, kita ni dah pernah tahu sama ada kita ni cukup kan dah cukup bulan-bulan. So kita ni check bila kita dapat gaji, okay, contoh gaji kita ni 1,000, berapa kita ni belanjakan. Kita ni check daripada sana. Lepas satu, bila kita ni tahu perbelanjaan kita ni sekian-sekian, baru kita ni tahu yang kita ni berbelanja ni lebih daripada sepatutnya. Betul. So kita ni check. Itu dari cash flow. Kedua, kita ni mulakan membuat budget. Contoh yang very simple thing macam kita ni, kalau kita ni shopping, kita ni sediakan senarai. So ini adalah matlamat yang very simple. Tidak perlu kita ni kan yang complicated lagi, macam belangsaikan hutang tu kira consider complicated tu. Tapi yang paling penting untuk kita ni start with kita ni punya daily. Supaya kita ni used to. Kalau kita ni dah pernah mengambil resit ke stesen minyak, kita ni ambil. So kita ni tahu berapa perbelanjaan kita ni. So we start a very simple, kita ni check kita ni punya cash flow ataupun aliran tunai, adakah kedudukan kawan kita ni okey ke tidak. Lepas satu, kita ni mulakan dengan budget. Dan kalau kita ni shopping atau list satu, kita ni start now, kita ni pakai stock take. So this is something that we can do untuk kita ni memulakan perancangan kewangan secara skala kecil sahaja dulu. Alhamdulillah ya, satu perkongsian yang cukup jelas sekali untuk kita ni mencapai matlamat kewangan tahun 2022. Jadi apa-apa kita ucapkan terima kasih kepada Yang Mulia Tuan Awang Haji Syamsul bin Haji Muhammad iaitu merupakan pakar kewangan. Terima kasih sekali lagi. Sama-sama. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi ya. InsyaAllah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.